suara kuliah putus-putus. Okey, ataupun suara kuliah tak dengar. Orang kuliah ni biasanya antara salah satu sebab adalah penggunaan mikrofon yang tak betul ataupun mikrofon yang salah, ataupun yang keduanya penceramah ataupun ustaz tu dia tak mic friendly. Okey, mari kita tengok dahulu jenis-jenis mikrofon ataupun mic yang ada yang mungkin kita boleh pakai untuk kuliah kita. Okey. Satunya adalah ini sebenarnya condenser mic, tapi anggap je lah ini mic tangan yang biasa kita pakai tu lah kan. Kita anggaplah yang biasa, yang mic pegang tangan biasa tu. Okey, kita panggil dia sebagai dynamic microphone. Okey, dynamic microphone ni biasanya dia punya range tidak terlampau jauh daripada mulut. Itu pasal kalau yang paling elok adalah lebih kurang 10 cm, 15 cm daripada mulut. Okey, itu pasal penggunaan mikrofon ni sangat-sangat penting kalau especially kuliah. Kadang-kadang kita tengok penceramah tu kan, especially kalau ceramah-ceramah yang dia memang selesa pakai ni, kadang makin jauh, kadang dia jauh ni kan. Jauh ni. Unless you ada soundman yang memang ada dekat board standby untuk mikrofon tu sentiasa dia boleh tune, kita memang tak advise kalau untuk kuliah pakai handheld ataupun dynamic microphone. Ini bukan dynamic ini condenser. Tapi kita cakap pasal dynamic yang biasa, yang mic azan tu biasanya. Okey, ini satu mikrofon. Kedua mikrofon, ini panjang sikit, saya tak tahu boleh masuk frame ke tidak. Ya. Ini pasal dia panjang sikit. Okey. Yang ni paling normal yang kita pakai dekat surau dan dengan masjid. Tapi masalahnya, dia serve a purpose bila mana satunya dia tidak ditune cara yang betul. Yang keduanya, pengguna ataupun ustaz yang pakai tu, dia juga tidak friendly mic ini. Okey, apa maksud tidak friendly pada mic ini adalah macam nak tunjuk Okey, kadang-kadang dia risau suara dia tak dengar, dia sampai dekat sini. Okey, dan itu menyebabkan kadang-kadang sistem overload, sistem peak, dan menyebabkan dia putus-putus. Yang keduanya, kadang-kadang saya cuba simpan dari sini kot nampak. Kadang-kadang dia kadang-kadang dekat, kadang jauh, kadang dia ke sini, kadang dia ke sini kan. Dan bila tu benda tu jadi, dia menyebabkan mikrofon ni tak boleh tangkap. So basically itu juga menyebabkan kadang-kadang suara macam contoh saya pakai dynamic microphone sekarang ni SM58 dekat atas ni. Hello. Tiba-tiba saya cakap dekat belakang kan kurang dengar sikit kalau berbanding saya cakap kat depan. Ini sekarang saya cakap dekat belakang, ini sekarang saya cakap dekat depan. So hopefully boleh perasan lah kot. So basically untuk tahu apakah pola pattern mikrofon tersebut sangat-sangat penting, dan position, especially position gooseneck mic macam ni. Ini sampel yang saya ada untuk saya punya demo. Saya pakai JTS because it is okay lah, harga okay. Lepas tu untuk kita recommend pun okay lah, tak terlalu mahal sangat. Okay, so bila kita pakai macam ni kan, so positioning mikrofon tu sangat-sangat membantu so supaya ustaz tu rasa selesa. Dan bila ustaz tu macam ni kan, mic tu pun sangat membantu. So pada masa yang sama, ustaz tu juga kena tahulah macam mana nak guna mikrofon. Okey, mic yang seterusnya yang biasanya kita pakai untuk kuliah adalah mic ini. Apa tu kita panggil? Clip mic. Clip mic. Ini mic kalau kami installer kan, sebagai installer, inilah mic yang paling nakal sekali, yang susah sangat kami nak tune. Cuba kita tengok. Ni mic ni, clip mic. Tapi yang ni yang kita pakai ni yang kami punya demo set jugalah. Kami memang ada demo set just to show a point. So
Okey, cara pakai dia kadang-kadang untuk mengelakkan daripada suara kuliah putus-putus. Kadang kita perasan kadang ada orang pakai kat sini. Nampak? Kan? Ada orang pakai kat sini. Ada orang ngam-ngam jubah tu kan. Oh, songkok kat sini. Ada yang ya Allah, bawah sini lah. Kan? Okey. Bila ditanya, kenapa Haji pakai macam tu ada yang menjawab, tu dekat studio, dekat Ahal Ehwal Islam pakai okey je bunyi. Okey. Itu membezakan kita dengan live sound. Kadang-kadang ustaz-ustaz yang memberi ceramah tu kena faham, dekat Ahli Ehwal Islam tu lapel mic dia biasanya terdiri pada lapel mic yang mahal dan sangat berkualiti. You are talking about few thousand ringgit punya worth of lapel mic. Unless you can have that. Dan satu lagi, dia sentiasa ada sound engineer dekat board waktu diorang go live, supaya sound engineer tu boleh tune frekuensi tu. Pun ada sound engineer, ada live sound engineer, ada broadcast punya sound engineer tu. Okay, so kita tak mau cerita begitu, tapi dekat situ memang ada orang yang ada. So unless you memang nak pakai benda ni, cara yang betul sebenarnya nak pakai mikrofon ini untuk elak dia putus-putus ataupun untuk elak dia overpeakkan sistem is basically kalau pakai baju Melayu tu kan, butang nombor 1, butang nombor 2, butang nombor 3. Okay, so biasanya kita akan recommend pakai antara butang nombor 1 dengan nombor 2. Bukan yang butang atas tu, bukan 5 butang tu. Kalau misalnya kata ada butang yang dekat sini kan, so itu butang 1, butang 2, butang 3. So antara butang 1 dengan butang 2 klipkan kat sini. Okay, dan bila pakai mikrofon ni, sila pastikan tahu juga jenis pola pattern yang kita pakai mikrofon tu. So supaya kadang-kadang kan bila kuliah dia jadi macam ni, tiba-tiba tak dengar. Okay, so kena pastikan macam mana you nak tune. Okay, ini mikrofon yang tu. Dan last sekali, jenis mikrofon yang kemungkinan kuliah akan pakai adalah mikrofon ini. Okay, yang tadi tu kita pakai demo tu kita pakai TOA punya mikrofon. Again, issue affordability. Okay, yang ni contoh. Okay, kita pakai ini yang paling ini latest lah. Walaupun saya rasa macam agak mengganggu sikit kalau untuk kuliah, especially bila orang-orang yang pakai cermin mata macam saya ni, kadang dia tak selesa sikit. Tapi again, terpulang. Okay, apa masalah dekat sini yang menyebabkan suara ustaz putus-putus? Kadang-kadang ada setengah-setengah mikrofon ni, dia lama-lama dia melendut ke bawah tau. Lepas tu kalau ustaz yang jenis faham dan dia dengar, dia alert tentang sound dia tu, dia naiklah balik. Lepas tu turun balik. Naik balik. Ada yang jenis tak kisah tu, kadang dia dah malas nak kisah tu, dia biar macam ni je. Ini menyebabkan juga sound tu boleh jadi sekejap dengar, sekejap tak dengar. So sila pastikan jangan sampai ke dalam, sampai ngom-ngom kat sini pun kadang-kadang ada juga. If the system is being tuned correctly, so just having here macam ni, it will be nice. Dan okay, satu benda sikit, selain daripada tahu pola pattern dekat mikrofon tu macam mana, so satu lagi saya sentiasa suggest tahu depan mikrofon tu kat mana. Kita tak mau jadi macam ni kan, the microphone should be pointing to the mouth, untuk dapatkan optimum punya input. Okay, yang ni for this demo saya pakai AKG lah, AKG punya microphone CL551 ke 554. So itu dia antara sebab kenapa suara kuliah putus-putus. Selain daripada itu kadang-kadang kabel juga memainkan peranan penting. Dan juga kalau kita pakai mic ini, just in case kita tak pakai phantom power macam kita sembang semalam tu kan, tapi kita pakai bateri, macam ni, memang dia datang dengan dua function, sama ada nak pakai bateri. Okay, yang ni dia supply 3 volt, yang ni ada setting dia. Nanti boleh cuba tengok lah
you punya dekat bawah tu, ataupun dia boleh setting pergi phantom. Dia ada kadang-kadang tu yang proper punya base tu dia ada 3 option. You nak pakai bateri, you nak pakai dynamic yang tak pakai phantom langsung, ataupun you nak pakai external phantom daripada mixer ke apa ke. So kadang-kadang bila pakai bateri, make sure kalau jenis pakai bateri, make sure bateri tu sentiasa ada kuasa. So bila bateri tu kuasa deplete, ada kemungkinan mic kuliah tu mungkin tak dengar. Okey, jadi itu je perkongsian kita buat hari ini, insya-Allah. Moga-moga yang penting surau dan masjid kita 3 kriteria, okey, 3 kriteria: senang dikendalikan, suara yang jelas, dan PA sistemnya tahan lama. Penting tu. Okey, insya-Allah itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like dan kongsi-kongsikan video ni kepada kawan-kawan, insya-Allah. Assalamualaikum.